Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Syuhada binti Muhammad Zamri bersama sahabat saya Nurul Jannah binti Azman dan Siti Rashidah binti Abdul Rahim. Hari ini kami akan membentangkan tentang tajuk Al-Kulliyatul Khams. Baiklah, kita masuk kepada pentarifan Al-Kulliyatul Khams. Mahia Al-Kulliyatul Khams? Apa itu Al-Kulliyatul Khams atau maqasid daruriyatul khams? Al-Kulliyatul Khams hiya al-maqasidu allati la budda minha fi qiyami masalihuddin wad dunya bihaisu iza ikhtilat lam tajru masalihud dunya ala istiqamati bal ala fasadi wa taharaju wa futu hayatu wa fil ukhra futun najat wan na'imu wa ruju' bil khusranil mubin. Al-Kulliyatul Khams ialah maqasid yang mesti ada bagi menjamin kemaslahatan agama dan dunia. Sekiranya ia tidak dijaga, maka akan hilanglah kemaslahatan dunia yang boleh menyebabkan dunia tidak dapat berdiri dengan baik, bahkan akan berlakunya kerosakan serta berlakunya kehilangan nyawa, dan pada masa yang sama hilang juga kejayaan dan kenikmatan, justru akan menyebabkan kerugian yang nyata. وقد حصر الغزالي والشاطبي وابن عاشور وغيرهم هذه المقاصد في 5 وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. Beberapa ulama maqasid syariah seperti Imam Al-Ghazali, Asy-Syatibi, Ibnu Ashur dan yang lain telah menyatakan bahawa maqasid daruriyah ini ada 5 sahaja, iaitu pemeliharaan agama, pemeliharaan nyawa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan dan pemeliharaan harta. المقاصد الضرورية الخمس نقصد بحفظ الضرورية الخمس أو كليات حفظها بالنسبة لآحاد الأمة وبالنسبة لعموم الأمة بالأولى وذلك يكون بأمرين. 5 prinsip maqasid ad-daruriyah. Istilah menjaga maqasid yang 5 ialah penjagaannya oleh sebahagian individu ummah dan sudah tentunya penjagaan oleh umum iaitu majoriti adalah lebih utama. Perkara ini boleh berlaku dengan 2 perkara. Ahaduhuma ma yukimu arkanuha wa yusabbit qawaiduha wa zalika ibaratu an mara'atuha min janibil wujud al-ijadu. Yang pertama, apa yang boleh mendirikan rukun-rukunnya dan menetapkan kaedah-kaedahnya, ianya juga boleh dikatakan sebagai penjagaan agar ianya wujud iaitu terhasil. Iaitu maksudnya bagaimana penjagaan agama itu boleh berlaku. Wasani ma yadra'u anha al-ikhtilal al-waqi' atau mutawaqqi'u fiha wa zalika ibaratu an mara'atuha min janibu adamu wa hiya al-ibqa'. Yang kedua, apa yang boleh mengelakkan daripada kekurangan iaitu kecacatan yang pasti berlaku atau dijangka berlaku. Ianya boleh dikatakan juga sebagai penjagaan agar tidak hilang, rosak atau musnah. Maksudnya, bagaimana kita pelihara ia daripada hilang. Baiklah, kita masuk kepada topik yang pertama iaitu Hifzuddin, menjaga agama. Ta'riful ad-din, maksud ad-din ialah lughatan waradat kalimatud-din bima'ani kasiratun kal mulk wal qahrun wal sultan wal qada wal 'izzu wal zillu wal khidmah wal ikrah wal jaza'u wal hisabu wal 'adatu wal ibadatu wa tazallalu wal khudu' wat ta'at wal mazhab wal millah was sirah wa huwa ismun likulli ma yata'abbudullahu bihi. Maksudnya ialah, ad-din pada bahasa ialah perkataan ad-din mempunyai banyak makna seperti kerajaan, paksaan, kuasa, penghakiman, kehormatan dan penghinaan, perkhidmatan, balasan, perhitungan, adat, ibadah, penghinaan, penyerahan diri, ketaatan, mazhab, agama, sirah, dan ia adalah nama untuk segala sesuatu yang disembah kepada Allah. Istilahan ووضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم المحمود إلى الصلاح في الحال والفلاح في المال. Ad-din pada istilah iaitu meletakkan Allah sebagai pembimbing untuk seseorang berfikir secara waras dengan memilih perkara yang baik sahaja dalam mana-mana keadaan dan dalam memilih harta. Waddaliluhu والدين الذي قصدت الشريعة المحافظة عليه والذي يعتبر ضروريا للحياة هو الدين الصحيح دين الإسلام.
Yaqulullahu ta'ala, Inna ad-dina indallahil Islam. Surah Ali Imran ayat 19. Dan dalilnya pula ialah, dan agama yang ingin dipelihara oleh syariah dan yang dianggap penting untuk kehidupan adalah agama yang benar, iaitu agama Islam, seperti firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 19, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Baiklah, kita lihat pula kepada wasailu hifzuddin, iaitu cara memelihara agama. Wasailu hifzuddin kasiratu wa hiya tanqasimu ila qismain. Terdapat dua cara bagi memelihara agama, iaitu yang pertama, wasailu hifzuddin min janibul wujud, penjagaan agama dari sudut kewujudannya, dan yang kedua, wasailu hifzuddin min janibu adam, iaitu penjagaan agama dari hilang atau lenyap. Baiklah, mari kita lihat wasailu hifzuddin min janibil wujud, iaitu cara penjagaan agama dari sudut kewujudannya. Ay ibqa'uhu ala sabilid dawam yakunu an tariq tashri'ul iman wan nutqu bisyahadatain was-salatu waz-zakatu was-siyam wal-hajj wa ma ashbahu zalik. Supaya ia kekal wujud, boleh berlaku dengan cara pensyariatan iman, mengucapkan dua kalimah syahadah, menunaikan solat, membayar zakat, berpuasa, mengerjakan haji bagi yang mampu, dan lain-lain lagi. Wahaza wajib allazi ujibuhu Allah ala ibadihi birrahmi min annahu haqqullah ala ibadihi illa an masalihu ta'udu ala afradu wal jama'atu fid dunya wal akhirah. Walaupun kewajipan ini difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas para hamba-Nya dan ia merupakan hak yang perlu ditunaikan oleh para hamba, tetapi kemaslahatan yang terhasil daripada kefarduan ini akan kembali kepada individu itu sendiri maupun masyarakat di dunia dan di akhirat. Wa huwa aidan wasilatu litahsilu jami'ul fadail ad-daruriyah. Ianya juga sebagai satu jalan untuk mendapatkan segala kelebihan ad-daruriyat. Baiklah, yang kedua, wasailu hifzu ad-din min janibil adamu, cara penjagaan agama dari lenyap atau hilang. Yakunu an tariqi tashri'ul jihad wa targhibu fihi wa tahrimur riddah wa tashri'u haddu riddah wa tahrimul bid'ah wa tashri'u uqubatud da'i ila bid'ah. Penjagaan agama daripada lenyap boleh berlaku dengan cara pensyariatan dan galakan berjihad, pengharaman murtad dan pensyariatan hukum ke atas orang yang murtad, pengharaman mereka-reka perkara agama dan hukuman ke atas orang yang mereka-reka tentangnya. Baiklah, yang seterusnya ialah hifzun nafsi, iaitu pemeliharaan nyawa. Al-hifazu ala nafsi min janibil wujudi yakunu an tariq. Pemeliharaan nyawa ini secara kewujudannya ia boleh berlaku dengan cara mura'atu haqqil insani fil hayat, iaitu menjaga hak manusia di dalam kehidupan. Sebagai seorang manusia, kita telah dilarang untuk membunuh, seperti mana di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-32 Allah berfirman bahawa barang siapa membunuh seseorang bukan kerana orang itu membunuh orang lain atau bukan kerana dia melakukan kerosakan di bumi, seakan-akan dia membunuh semua orang. Maksudnya di sini membunuh itu merupakan satu kesalahan yang besar dan kita tak boleh bunuh orang sesuka hati tanpa sebab yang nyata. Wa hifzu hayatihi mitalafi afradan wa umuman, iaitu menjaganya daripada binasa secara individu ataupun umum. Amal hifzu ala nafsi min janibil adami fayakunu an tariq, manakala penjagaannya daripada hilang boleh berlaku dengan cara tahrimul qatli wa tashri'al qisas, iaitu pengharaman membunuh dan juga pensyariatan kisas, wa mana'at tamsili
wa tashawiyah wa ma'aqabatal muharibina wa qitta'it turuq wa ghaira zalik, iaitu larangan untuk menyiksa mayat seperti mengerat mayat dan melakukan perkara yang buruk terhadap mayat. Selain itu, pensyariatan hukuman, iaitu menjatuhkan hukuman ke atas perompak dan juga penyamun. Walau bagaimanapun, Ibnu Ashur telah berkata, walaisal murad huffazuha bil qisasi kama mislu bihil fuqaha, iaitu bukanlah yang dimaksudkan dengan menjaga nyawa itu dengan kisas semata-mata sebagaimana yang diberi contoh oleh para fuqaha, bal najidul qisasi huwa adi'fun anwa'a hifzin nufus, kerana kami mendapati kisas adalah selemah-lemah bagian untuk menjaga nyawa. Li'annahu tudirraka ba'dul fawat, kerana ada penarik balikan sebahagian daripada perkara yang hilang. Baiklah, yang seterusnya, wal muradun nufusal muhtaramata fi nazari syari'ati wa hiyal ma'baru anha bil ma'sumati dam wa yalhaqu bi hifzin nufusi من الإتلاف حافظ بعض أطراف الجسد من الإتلاف وهي الأطراف التي ينزل إتلافها منزلات إتلاف النفس في انعدام المنفعة بتلك النفس, iaitu selain daripada kita menjaga nyawa, menjaga seluruh anggota badan juga merupakan menjaga anggota badan daripada kebinasaan juga merupakan perkara yang penting. Maksudnya dua-dua ni penting, menjaga nyawa penting, menjaga anggota tubuh badan pun penting. Kita tak boleh menyakiti diri kita sendiri. Okey, mislu al-atrafi allati ja'ilat fi itlafiha hatta adiyata kamilatan. Sebagai contoh, andai ada anggota badan kita yang binasa, maka pelakunya boleh dikenakan diat secara keseluruhannya. Baiklah, yang seterusnya ialah hifzul aqli, iaitu pemeliharaan akal. Al-hifzu alal aqli min janabil wujudi yakunu an tariq, penjagaan akal dari sudut kewujudannya, iaitu boleh berlaku dengan cara al-ilmu wa nashruhu wa ta'limuhu, pembelajaran ilmu, pengetahuan dan penyebarannya. Wa nususul hasata 'alal ilmi wa fadlihi aktsara man anna tasakin fi hadzal maqam walakinna hasbuna qawluhu ta'ala. Justru itu terdapat banyak nas yang menggalakkan kita untuk menuntut ilmu pengetahuan. Antaranya di dalam surah Al-Zumar ayat yang ke-9, katakanlah, adakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Jadinya ayat ini menjelaskan bahawa beza antara orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dan juga orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Dan seterusnya surah Taha ayat yang ke-114 yang bermaksud, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Jadinya kita sebagai umat Islam, kita digalakkanlah untuk menuntut ilmu kerana ilmu ini dapat digunakan dalam kehidupan seharian kita dan kita boleh sebarkan kepada orang lain. Umma hifsihi min janibil adamu fayakunna bihifsihi min an yudkhila alaihi khalala yufdi ila fasadi ودخول الخلال على أقل الفرد مفاضا إلى فساد جزئي ودخوله على عقول الجماعة وعموم الأمة أعزم. Manakala penjagaannya supaya tidak hilang adalah dengan memeliharanya
daripada dimasuki oleh perkara-perkara yang dapat merosakkannya. Kekurangan yang memasuki akal seseorang ia akan membawa kepada kerosakan kepada sebahagian yang lain, manakala kekurangan dan kecacatan yang memasuki akal masyarakat akan membawa kepada kerosakan yang lebih besar. Seterusnya kita pergi kepada tajuk Hifzul Naslu. Ta'riful Naslu, iaitu ta'rif Naslu adalah min kalimati naslun jama' ansal, iaitu daripada kalimah naslun, dan apabila kalimah ini dijamakkan dia menjadi ansal. Makna aulad wa zuriyah, zuriyat, iaitu dengan makna anak cucu dan zuriat. Apabila kita tengok dekat kamus, dia akan ada lagi satu tambahan makna, iaitu keturunan. Seterusnya kita pergi kepada Al-Hafaz al-Naslu min janibil wujud, iaitu pemeliharaan keturunan dari segi kewujudannya supaya dia kekal wujud. Yakuna an tariq, boleh berlaku dengan cara tashri'ul zawaj wa targhib fi, iaitu pensyariatan perkahwinan dan galakan ke atas perkahwinan. Qala alaihi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa at-zawj an-nisa faman raghaba an sunnati falaysa minni, iaitu aku mengahwini para wanita, maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan dari kalangan umatku. Seterusnya, amal hafaz alaihi min janibil adam, iaitu manakala penjagaannya supaya tidak hilang. Fayakuna an tariq, boleh berlaku dengan cara tahrim az-zina wal liwat wal khazaf, dengan cara pengharaman zina, liwat dan khazaf. Khazaf ini adalah menuduh orang lain berzina padahal orang yang dituduh tu tak berzina pun. Dan pensyariatan wa tashri' al-'uqubah 'alaiha, dan pensyariatan hukuman ke atas pelakunya, iaitu pelaku zina, liwat dan khazaf tadi. Disyariatkan hukuman ke atas mereka. Seterusnya, qala Ibnu Ashur, Ibnu Ashur berkata, wa amma hifzul ansab wa ya'bir anhu bihafzin naslu, iaitu manakala menjaga keturunan atau disebut juga dengan menjaga al-naslu. Faqad atlaqhu ulama wa lam yubayyinu al-maqsud minhu, iaitu maka para ulama tak menjelaskan dengan terperinci maksudnya. Ulama tak menjelaskan dengan terperinci apa tu kata-kata Ibn Ashur tadi. Wa nahnu nafsal al-qaul fi, jadi kami menerangkan kata-kata itu dengan terperinci. Wa zalika annahu in uridu bihi hafzin ansab ayyin nasal min ta'til fazahir adahu min daruri, iaitu yang dimaksudkan dengan memelihara keturunan adalah memelihara keturunan daripada kecacatan dan kerosakan. Justeru diambil kira sebagai perkara daruri. Di anna nasal huwa khalafata afradan naw, kerana keturunan adalah punca perkembangan spesies manusia. Falau ta'til ya'ulu ta'tilah ila adab mahalal an-naw wa antaqasah, sekiranya ia rosak maka akan membawa kepada kepupusan spesies manusia. Kama qala Lut li qaumihi, sebagaimana kata-kata Nabi Lut pada kaumnya dalam surah Al-Ankabut ayat 29 yang bermaksud, dan kamu memotong jalan lalu lalang untuk tujuan jahat kamu, iaitu tujuan jahat diorang ni liwat lah. Kaum Nabi Lut ni kan dia macam homoseksual, jadi kalau diorang melakukan homoseksual
spesies manusia tak dapat berkembang. Seterusnya kita pergi kepada tajuk Hifzul Mal, iaitu menjaga harta. Ta'riful Mal iaitu maksud harta lughatan dari segi bahasa adalah ma malakat min kulli syai', iaitu maksudnya apa yang dimiliki dari setiap perkara. Istilahan dari segi istilah kulli ma yamlikahu fardu au tamlikahul jamaah, iaitu maksudnya setiap apa yang dimiliki oleh individu atau masyarakat. Seterusnya, pergi kepada Anwa'ul Mal, iaitu jenis-jenis harta. Yang pertama, Al-Mal Batin. Yang kedua, Al-Mal Zahir. Yang ketiga, Al-Mal Misli. Seterusnya, kita pergi kepada Al-Hafaz Al-Mal min Janibil Wujud. Maksudnya, penjagaan harta dari sudut kewujudannya supaya terus kekal. Yakuna an-tariq, boleh berlaku dengan cara tadawalul mal wa ib'adah an mawatin naza' wal khusumah wal tadurar. Maksudnya menguruskan harta dan menjauhkan harta tersebut daripada perkara yang boleh membawa kepada permusuhan, pertengkaran dan kemudaratan. Wal adlu fihi wada'a mawdu'a allazi wajada min ajlihi, serta perlu ada padanya, iaitu perlu ada pada harta tersebut dengan meletakkannya di tempat yang wujud karenanya. Maksudnya perlu letak harta tu pada tempat sepatutnya lah, tak boleh salah guna. Kalau Ta'ala, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282, bila kamu menjalankan suatu urusan dengan hutang piutang yang diberikan tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis hutang dan masa bayarannya. Maksudnya kalau ada hutang kena tulis. Kena tulis berapa dan bila masa kena bayar. So tak adalah lupa. Firman yang kedua adalah dalam surah Al-Furqan ayat 67 yang bermaksud, dan juga mereka yang diredai Allah itu ialah yang apabila membelanjakan hartanya tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil, kedekut dan sebaliknya. Pembelanjaan mereka adalah betul sederhana di antara kedua-dua cara, iaitu boros dan bakhil. Iaitu apabila kita membelanjakan harta, kita mestilah bersederhana dalam membelanjakan harta, iaitu tidak boros dan tidak bakhil. Dia tengah-tengah aja. Seterusnya kita pergi kepada wa amma hafzuhu min janibil adam, iaitu penjagaan harta supaya tidak hilang. Wa an tariq, boleh dilakukan dengan cara tahrim as-sariqah wal harabah, iaitu pengharaman mencuri dan merompak. Wa tashri' al-'uqubah alaihima, pensyariatan hukuman ke atas pelaku yang melakukan kesalahan mencuri dan merompak.